Pengenalan manusia cenderung melakukan maksiat, tetapi Allah Ta'ala telah memberi manusia banyak cara untuk menghapuskan dosa-dosa ini, malah menaikkan darjat mereka. Buku pendek ini akan membincangkan satu hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3235, yang menasihati umat Islam bagaimana mereka boleh menghapuskan dosa-dosa mereka dan mengangkat darjat mereka supaya mereka dapat mencapai akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk memperoleh dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Berwuduk di masa susah, tindakan terakhir yang disebut dalam hadis utama yang sedang dibincangkan yang menghapuskan dosa ialah berwuduk dalam keadaan yang sukar. Wuduk menghapuskan dosa dinasihatkan dalam banyak hadis, contohnya hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 577, menasihati supaya dosa-dosa kecil yang dilakukan dihapuskan dengan air yang digunakan untuk berwuduk. Berwuduk dalam keadaan susah termasuk keadaan yang tidak diredai. Contohnya, jika seseorang itu ditimpa musibah, untuk bersabar dan berwuduk dan solat dengan betul boleh menjadi sukar. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Situasi yang sukar boleh termasuk berwuduk dalam suhu sejuk dan ketika seseorang itu sakit. Segala sesuatu yang sukar dikerjakan untuk keredaan Allah Ta'ala akan sentiasa mendapat ganjaran yang besar. Bab 9 At-Taubah, ayat 120. Yang demikian itu adalah karena mereka tidak ditimpa dahaga atau kepenatan dan kelaparan di jalan Allah, tetapi didaftarkan bagi mereka sebagai amal yang soleh. Ini adalah perkara penting untuk diingati kerana ia akan memberi inspirasi kepada seseorang untuk sentiasa melakukan amal soleh walau sesukar mana sekalipun. Menghapus dosa dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3235, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada 3 tindakan yang menghapuskan dosa, iaitu berjalan ke masjid untuk solat berjemaah, tinggal di masjid selepas solat berjemaah, selesai dan berwuduk dalam keadaan susah. Pertama sekali, diterima secara meluas bahawa perbuatan seperti ini hanya menghapuskan dosa-dosa kecil dan bukan dosa besar. Dosa besar memerlukan taubat yang ikhlas. Ini telah ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, bab 4 An-Nisa, ayat 31. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kamu, niscaya kami hapuskan dari kamu dosa-dosamu yang kecil dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, ke dalam syurga. Selain itu, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 552, bahawa dosa-dosa kecil dihapuskan dengan perbuatan seperti solat fardu 5 sedangkan dosa-dosa besar tidak. Taubat yang sungguh-sungguh meliputi perasaan menyesal, meminta ampun kepada Allah SWT, dan kepada orang yang dianiaya, berjanji tidak akan mengulangi dosa yang sama atau serupa lagi dan akhirnya, menebus hak yang telah dilanggar. Kepada Allah yang Maha Tinggi dan manusia. Memberi makan kepada yang memerlukan, perbuatan pertama yang disebut dalam hadis utama yang dibincangkan yang mengangkat darjat seorang Muslim ialah memberi makan kepada orang lain. Menawarkan makanan kepada orang lain adalah satu amalan yang sangat istimewa dan apabila dilakukan dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, akan mendapat ganjaran yang tidak dapat dibayangkan. Malah, Al-Quran telah mengisytiharkan bahawa mereka yang melakukan ini akan dilindungi daripada azab hari kiamat dan dikurniakan syurga. Surah 76 Al-Insan, ayat 8-12. Dan mereka memberikan makanan yang dicintainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang tawanan. Sambil berkata, kami memberi makan kepada kamu heni ala kirana kiritan Allah. Kami tidak menghendaki pahala dan ucapan terima kasih daripada kamu. Sesungguhnya kami takut kepada Tuhan kami hari yang berat lagi menyedihkan. Maka Allah akan melindungi mereka dari kejahatan hari itu, dan memberi mereka cahaya dan kebahagiaan. Dan akan memberi balasan kepada mereka disebabkan kesabaran mereka.
dengan sebuah taman di surga dan pakaian sutera. Allah Ta'ala memberi manusia sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Sebagai contoh, Al-Quran menyebut bahawa jika seseorang mengingati Allah, dia akan mengingati mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 152. Ya, maka ingatlah kepadaku, saya akan ingat awak. Memberi makan kepada orang lain untuk keredaan Allah Ta'ala adalah sama. Sesiapa yang mengerjakan amal soleh ini akan diberi makan dari syurga, dan sesiapa yang memberi minum kepada orang lain akan diberi minum dari syurga pada hari kiamat. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2449. Apabila ditanya tentang jenis Islam yang terbaik, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6236, bahawa memberi makan orang lain dan memberi salam kepada orang lain dengan ucapan yang baik adalah sifat terbaik dalam Islam. Umat Islam harus menjadikan keutamaan atas amal soleh ini dan berusaha untuk memberi makan kepada orang lain, terutamanya golongan miskin, secara tetap. Ini adalah perbuatan yang menakjubkan yang tidak memerlukan banyak harta. Setiap orang hendaklah memberi makan kepada orang lain mengikut kemampuan mereka, walaupun hanya separuh buah kurma, sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah menasihati dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1417, bahawa ini akan melindungi mereka daripada api neraka pada hari kiamat. Ini menjadikan manusia tidak ada alasan untuk menjauhkan diri dari amal soleh ini. Menghuni masjid, tindakan kedua yang menghapuskan dosa-dosa kecil yang disebut dalam hadis utama ialah tinggal di masjid selepas solat berjemaah selesai. Semua menyedari ganjaran seseorang yang berusaha dalam perang suci. Orang yang tinggal di masjid selepas solat berjemaah menunggu yang berikutnya dikira sebagai orang yang berjihad dalam perang suci. Ini dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 51. Orang yang tinggal di dalam masjid hendaklah menjaga adab-adabnya. Mereka mesti menyibukkan diri dengan perbuatan baik seperti membaca Al-Quran dan mengelakkan gangguan kepada orang lain. Sesiapa yang tinggal di masjid sambil membaca dan mempelajari Al-Quran dengan orang lain akan dikurniakan ketenangan, rahmat, keramaian para malaikat, dan yang terbaik dari semua mereka akan disebut oleh Allah Ta'ala kepada para malaikat di syurga. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6853. Seperti yang disebutkan dalam bab terakhir, orang yang menunggu solat berjemaah dicatat sebagai orang yang sedang solat. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2119. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid-masjid seperti ini telah dijanjikan naungan dari panasnya hari kiamat yang tidak tertahankan. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6806. Menginap di masjid boleh menjadi sukar, terutamanya pada zaman ini, apabila terdapat begitu banyak gangguan berbeza yang sedia ada. Perbuatan ini bercanggah dengan keinginan seseorang untuk menyertai aktiviti-aktiviti ini. Justru mengapa pahala perbuatan ini begitu besar. Bab 24N0, ayat 36-37. Ruang sebegini adalah di rumah-rumah, yaitu masjid, yang diperintahkan Allah untuk ditinggikan dan supaya namanya disebut, yaitu dipuji di dalamnya. Bertasbih kepadanya di dalam mereka pada waktu pagi dan petang. Ialah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh pernyagaan dan tidak pula oleh jual beli dari menggingati Allah, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Ucapan baik tindakan seterusnya yang dinasihatkan dalam hadis utama yang menaikkan darjat seorang Muslim ialah ucapan yang baik. Allah Ta'ala telah menyebutkan kepentingan ini di lebih dari satu tempat di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Surah 2 Al-Baqarah, ayat 83. Dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Malah, Allah Ta'ala telah memerintahkan umat Islam untuk berdebat dengan orang bukan Islam dengan perkataan yang baik. Bab 16 An-Nahl, ayat 125. Serulah, manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sifat yang begitu penting untuk dimiliki sehinggakan Allah, yang Maha Tinggi, bahkan memerintahkan nabinya
So untuk berbicara dengan baik kepada Firaun walaupun dia melampaui batas dalam kemaksiatannya. Bab 20 Taha, ayat 44. Dan katakanlah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut kepada Allah. Ini jelas menunjukkan bahawa seseorang itu harus sentiasa bercakap baik dengan orang lain kerana tidak ada orang yang bercakap dengannya akan seburuk Firaun. Jika Allah Ta'ala memerintahkan agar Firaun diajak bicara dengan baik, bolehkah kita bayangkan betapa baiknya orang berbicara kepada orang Islam? Ini juga membuktikan seseorang mesti bercakap dengan baik kepada semua tanpa mengira agama mereka. Seseorang harus menerima nasihat yang mudah tetapi mendalam dari Nabi Muhammad yang disebutkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 176. Beliau menasihati orang Islam sama ada bercakap baik atau berdiam diri. Sebahagian daripada ucapan yang baik adalah menyebarkan ucapan selamat Islam kepada orang lain. Salam ini hendaklah disampaikan kepada semua umat Islam walaupun tidak mengenali mereka. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6236. Malah, hadis ini menyebut tindakan ini sebagai salah satu sifat Islam yang terbaik yang boleh diterima pakai oleh seseorang. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan dengan jelas dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 68, bahawa orang beriman hanya akan masuk syurga apabila mereka saling mencintai dan ini berlaku apabila mereka menyebarkan salam sesama mereka. Perlu diingat bahawa maksud sebenar menyebarkan salam Islamik ialah seseorang itu menunjukkan keamanan kepada orang lain melalui tindakan mereka bukan hanya melalui kata-kata mereka. Memberi makanan untuk orang lain dan mengucapkan kata-kata yang baik telah disatukan dalam hadis utama yang sedang dibincangkan sebagai seseorang harus memperlakukan orang lain dengan baik melalui tindakan mereka, seperti memberi mereka makanan dan melalui perkataan mereka. Satu tanpa yang lain adalah rosak dan boleh membatalkan ganjaran yang boleh diperolehi. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 264. Ihai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan peringatan atau menyakiti. Allah Ta'ala telah menjanjikan keampunan, kasih sayangnya dan syurga kepada mereka yang memperlakukan orang lain dengan baik melalui perbuatan dan perkataan mereka. Bab 3 Ali Imran, ayat 133-134. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menafkahkan di jalan Allah, di waktu lapang dan susah, orang-orang yang menahan amarah dan orang yang memaafkan manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Menahan kemarahan dan memaafkan orang lain yang disebutkan dalam ayat ini memerlukan ucapan yang baik. Pertuturan yang lemah lembut akan sentiasa lebih berkesan di hati orang lain terutamanya apabila menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran daripada perkataan yang kasar. Ini ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4807. Ucapan dan sikap yang baik inilah yang menyebabkan para sahabat, semoga Allah meridai mereka, untuk sentiasa tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Ia adalah ciri-ciri Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, Allah, yang Maha Tinggi, secara khusus ditonjolkan dalam Al-Quran. Bab 3 Ali Imran, ayat 159. Maka dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dan sekiranya kamu bersikap kasar dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk mengamalkan sifat ini dan memperlakukan orang lain seperti yang mereka ingin diperlakukan melalui tindakan dan perkataan mereka. Menaikkan pangkat. Hadis utama yang dibincangkan juga menyarankan 3 tindakan yang menaikkan darjat seorang Muslim, iaitu memberi makan kepada orang lain, terutama kepada orang miskin, mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain dan menunaikan solat malam. Sesiapa yang melakukan amalan-amalan ini kerana Allah Ta'ala, akan dikurniakan sebuah bilik yang indah di dalam syurga. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2527. Ini adalah salah satu tindakan pertama yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, ketika baginda tiba di kota Madinah. Dia memberi kabar gembira surga kepada orang yang melakukannya.
Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2485. Fakta bahawa ini adalah tindakan pertama yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, ketika baginda memasuki kota Madinah menyerlahkan betapa pentingnya mereka. Solat berjemaah. Perbuatan pertama yang disebut dalam hadis utama yang sedang dibincangkan yang menghapuskan dosa-dosa kecil iaitu mengambil banyak langkah menuju ke masjid untuk mendirikan solat berjemaah telah dibincangkan dalam banyak hadis. Sebagai contoh, hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2119, menyarankan bahawa orang yang berwuduk di rumah dan berangkat ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah akan diampunkan dosanya atau dinaikkan satu darjat bagi setiap langkah yang diambil. Para malaikat akan terus mendoakan keampunan mereka selama mereka berada di dalam masjid tanpa melanggar wuduk dan tidak menyusahkan orang lain. Akhirnya, mereka akan dicatat sebagai orang yang sedang solat selama menunggu waktu solat berjemaah. Hadis yang sama ini menyarankan bahawa solat berjemaah itu 25 kali ganda pahalanya daripada mengerjakannya di rumah atau di tempat kerja. Dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2891, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa setiap langkah yang diambil untuk menunaikan solat berjemaah di masjid dicatat sebagai sedekah. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberi kabar gembira tentang cahaya yang sempurna pada hari kiamat bagi mereka yang berjalan ke masjid untuk solat berjemaah dalam gelap. Ini merujuk kepada solat fardu pagi dan petang. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 780. Solat berjemaah adalah sangat penting sehingga para sahabat, semoga Allah meridai mereka semua, menganggap orang yang tidak menghadirinya secara tetap tanpa alasan yang munasabah sebagai munafik. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 850. Solat malam sukarela tindakan terakhir yang disebut dalam hadis utama yang menaikkan darjat seorang Muslim ialah solat sunat malam. Ibadah malam membuktikan keikhlasan seseorang terhadap Allah Ta'ala, kerana tidak ada mata lain yang melihatnya. Menawarkannya adalah cara untuk mengadakan percakapan yang intim dengan Allah Ta'ala. Dan itu adalah tanda kehambaan seseorang kepadanya. Ia mempunyai fadilat yang tidak terhitung. Sebagai contoh, sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 1614, menyatakan bahawa ia adalah solat sunat yang terbaik. Tidak ada seorang pun yang mempunyai darjat yang lebih tinggi pada hari kiamat atau di dalam syurga daripada Nabi Muhammad SAW, dan pangkat ini telah dikaitkan secara langsung dengan solat malam sunat. Ini menunjukkan bahawa orang yang mendirikan solat sunat malam akan dikurniakan darjat yang paling tinggi di kedua-dua alam. Surah 17 Al-Isra, ayat 79. Dan dari sebahagian malam, solatlah dengannya, yaitu membaca Al-Quran, sebagai tambahan ibadat bagi kamu. Diharapkan Tuhanmu membangkitkan kamu ke tempat yang terpuji. Hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3579, menasihati bahawa seorang Muslim paling dekat dengan Allah Ta'ala pada bahagian akhir malam. Oleh itu, seseorang boleh memperolehi nikmat yang tidak terkira banyaknya jika mereka mengingati Allah Ta'ala pada masa ini. Semua orang Islam ingin doa mereka dimakbulkan dan keperluan mereka dipenuhi. Oleh itu, mereka harus berusaha untuk menunaikan solat malam secara sunat sebagaimana hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 1770, menyarankan bahawa terdapat waktu yang istimewa pada setiap malam apabila doa yang baik sentiasa dimakbulkan. Mendirikan solat malam sunat adalah cara terbaik untuk mencegah seseorang daripada melakukan dosa. Ia membantu seseorang untuk menjauhi perhimpunan sosial yang sia-sia dan ia melindungi seseorang daripada pelbagai penyakit fizikal. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 3549. Seseorang itu hendaklah bersedia untuk solat sunat malam dengan tidak terlebih makan atau minum terutamanya sebelum tidur kerana ia menimbulkan rasa malas. Seseorang tidak sepatutnya memenatkan dirinya pada siang hari. Tidur sebentar pada siang hari boleh membantu dengan ini. Akhir sekali, hendaklah menjauhi maksiat dan berusaha untuk mentaati Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya
meninggalkan larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar kerana orang-orang yang taat lebih mudah menunaikan solat malam.